يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ayat 178 Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab persediaannya, maka dialah yang beroleh petunjuk. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan sebab keingkarannya, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ayat 178 ini masih berkait rapat kesinambungan mafhumnya dengan kisah Bal'am yang telah kita baca pada bulan yang telah lalu. Ulama Bani Israel yang telah mengkhianati Nabi Musa alaihi salam, dan telah kita baca bagaimana Allah
membuat perumpamaan untuknya, dan mereka yang ada ilmu sehingga ke hari kiamat tetapi khianat dengan ilmunya. Kita dah baca bulan lepas, mereka seperti seekor anjing. Wal'iyadza billah. Dan telah kita huraikan akan sifat anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Itulah perumpamaan paling huduh, laksana seekor anjing, kata Allah. Kamu halau dia, dia menjelirkan lidah. Kamu biarkan dia, dia tetap menjelirkan lidah. Lambang kerakusan kepada dunia, lambang menjadi pemakan bangkai dunia, yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dan para sahabat, seperti yang dilaporkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah, ketika mereka berjalan di pasar, tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan seekor bangkai kambing yang cacat. Hadis Imam Ahmad. Kambing ini berwarna hitam, sudah mati menjadi bangkai. Telinga dia kecil, kaki dia cacat. Lalu Rasulullah pegang kambing. Rasulullah didik sahabat dalam bentuk berfikir. Nabi kata, siapa hendak saya bagi free, percuma. Sahabat menjawab, tak mau ya Rasulullah. Dia dah mati, dia dah jadi bangkai. Jijik kami melihatnya. Rasulullah menjawab, Allah Ta'ala lebih jijik memandang dunia ini, lebih jijik dan lebih hina daripada kamu memandang bangkai kambing ini. Itu dalam hadis Imam Ahmad. Bukan tak boleh ambil dunia, selalu kita sebut, tapi janganlah gadaikan iman dan ketakwaan kerana habuan duniawi. Seperti contoh Bal'am yang kita baca pada ayat 177 dan 176, 176 dan 177 pada bulan yang telah lalu. Malam ni Allah sebut lagi. Allah kata demikianlah, siapa yang dia siapkan diri dia untuk menerima hidayah petunjuk, maka pasti dia akan ditunjuki oleh Allah. Dan mukhallafahnya, siapa yang siapkan diri dia untuk kekal berada dalam kesesatan, walau dia diberi akal fikiran, faulaika humul khasirun, kata Allah. Confirm dia rugi. Tuan-tuan muslimat, inilah dia kaedah yang perlu kita faham.
Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Beza dengan binatang ternak. Kita punya akal. Dikirim pada kita ratusan rasul, 313. Hak wajib tahu 25 sahaja. Tak cukup dihantar kitab. Quran ada di tangan kita. Dilahirkan para ulama untuk membimbing kita. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Kerana itu adalah prinsip dan dasar. Yang kamu ada akal, kamu fikirlah, kamu pilihlah. Kerana segala kesannya, bebanannya nanti atas diri kamu sendiri. Itu dasar. Seperti yang Allah beringat pada ayat 29 Al-Kahfi. Clear Allah sebut, Al-haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu dia yang kata pilihan di tangan kita. Kata Allah, kebenaran itu al-haq. Ada lam ta'arif, alif lam, lam ta'arif. Maknanya hak itu satu daripada Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kamu. Sama ada Qurannya, hadisnya, sunnahnya, adalah dari Tuhan kamu. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memandai-mandai di dalam menyampaikan Islam kepada kita. Dalam ayat yang lain Nabi sebut, Allah hajar Nabi, qul, katakan wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Ayat dalam Al-Ahqaf. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, beritahu manusia, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ni bukan bawa benda baru daripada rasul-rasul sebelum aku. Disebut dengan bid'ah. Ma kuntu bid'ah. Awal-awal daripada Hamim Al-Ahqaf kita jumpa ayat tu. Kata Allah, Nabi kena beritahu bahawa dia ma kuntu bid'ah. Biasa dengar kalimah bid'ah, benda baru. Maka aku bukan bawa benda baru, kata Nabi. Benda yang sama, bertuhankan Allah yang esa dan ati'un, hendaklah kamu taat kepada aku. Seperti seruan Nabi Nuh, Nabi Lut, seluruh para rasul, sama aja seruan dia, fattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan takutlah dan ikutlah aku. Sama seruan yang satu, walau syariat berbeza-beza. Maka balik pada ayat 29 Al-Kahfi. Kata Allah, faman syaa falyu'min. Maka barang siapa yang mahu beriman, silalah beriman.
Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak kufur, siapa nak lawan aku, silalah. Aku bagi akal, aku hantar Rasulullah, aku kirim Al-Quran, aku letakkan para Rasul untuk kamu faham arahan aku. Nah, kamu punya akal, kamu fikirlah. Kamu pilih yang mana? Kamu nak beriman, sila. Kamu nak ikut Islam, ikut. Kamu nak lawan Islam, sila. Itu dia Allah sebut. Tapi hak lawan, sambung ayat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa hasunat bi'sa syarabu murtafaqa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hak yang pilih kufur, dah hampa pilih yang itu, aku sediakan untuk kamu naran, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang luasnya macam khemah-khemah. Dah orang Arab Quraisy, Abu Jahal biasa duduk dalam khemah, maka Allah layan cara itulah. Makna nak sebut khemah ni luas lah. Satu balaghah betapa luasnya neraka. Dah hampa pilih yang tu. Allahu Akbar. Di tangan kita semuanya, muslimin dan muslimat. Kitalah yang nak buat persediaan dalam ayat ini 178 ini. Kitalah yang buat persiapan nak terima hidayah, bukan orang lain. Dan kita juga yang buat persiapan untuk lingkup dan kufur. Jangan salahkan orang. Allah sediakan segala-galanya. Timbul masalah yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Satu perangai orang-orang yang kufur. Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa sikap jahat. Orang yang tak terima hidayah, dahlah dia tak nak terima ajaran para Rasul, dia pula jadi batu api yang merosakkan orang lain. Ini jahat. Kamu nak masuk neraka, kamu seorang, lantak kamu. Dah itu kamu pilih. Tapi mereka ajak sama orang lain. Mereka sebarkan faham-faham yang salah. Mereka guna kedudukan untuk mengolah perkara benar menjadi tak betul. Kamu seorang nak terjun, kamu punya pasal. Tapi ajak pula orang lain, kempen pula, supaya ragu orang kepada Islam. Tukang celaka punya perangai. Kamu seorang sudahlah, piajak pula orang lain, sehingga ada orang terpengaruh, ada orang yang terima. Yang terima ni pula jahil, tak tahu apa, lingkup. Sampai tahap ambil tindakan pada orang yang mengajak kepada kebenaran. Tu jahat. Awak dah nak sesat, ambil pula tindakan pada orang yang menyeru kepada kebenaran. Memang layak kamu dibakar di dalam neraka. Itulah contoh. Kalau kita baca kisah perdebatan dalam surah Ghafir,
Allahu Rabbi. Kisah pertembungan di istana ketika mana Nabi Musa berdiri di hadapan Fir'aun. Berdiri dia, Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Fir'aun bersama dengan para menteri dia berhadap dengan Nabi Musa. Dalam surah Ghafir ayat 28 atau 29, antara dua, Ghafir atau surah Hamim Al-Mu'min, juzuk 24, surah nombor 40. 28 atau 29 atau 27, antara tiga ini. Allah sebut ketika mana Fir'aun mengancam Nabi Musa. Dahlah dia tu teruk mengaku jadi Tuhan. Allah kirim pembawa hidayah, bukan orang lain, anak angkatnya sendiri, datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia bangkit dengan marah dan bersedia untuk membunuh Musa alaihi salam. Zarni, tinggalkan dia untuk aku, akan aku bunuh dia. Tuan-tuan muslimat, Allah cerita, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Al-ayah 28. Baik, 28 Ghafir. Allah sebut apabila Fir'aun yang jelas sesat, jangan tiru sikap. Kalau jauh dari kebenaran, patah balik. Jangan selesa dalam kejahilan, kebodohan dan kesesatan. Nanti dia sampai pada tahap macam Fir'aun. Dia nak bunuh Nabi Musa. Nabi Musa seru elok aja. Lalu Allah cerita, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Dan berkatalah, ini kata Allah kirim penolong pembantu. Wa qala rajulun, berkatalah seorang lelaki. Rajul, seorang lelaki. Berkata dia ni siapa? Seorang yang beriman. Mu'minun, dia beriman. Dan dia ni min ali fir'aun, dia daripada keluarga Fir'aun. Kalau buku Ibnu Kathir tafsir, dia sebut maksud keluarga tu bukan maksud talian darah, bukan, tapi orang kanan Fir'aun. Macam menteri ke apa begitulah, orang kanan dia. Dan kata Ibnu Kathir dalam tafsirnya, adalah lelaki yang bercakap ini, nama dia Hizqil. Ini tafsiran dalam Ibnu Kathir. Nama dia Hizqil dan jawatan dia ketua polis negara. Senang faham. Bapa polisi. Dia ketua polis bagi negara Mesir pada waktu itu. Nama dia Hizqil. Allah cerita apa dalam ayat tu? Yaktumu imanahu. Dia yaktumu, kalimah katama. Ma makna katama? Sembunyi. Yaktumu, ya dhamir untuk dia lah, si Hizqil tadi. Dia telah katama, telah menyembunyikan iman dia.
dalam diam-diam tu, rupanya dia sudah beriman kepada Allah. Bila dia mengaji dengan Nabi Musa, Quran tak cerita, tapi dia beriman dan dia terpaksa menyembunyikan iman dia sebab jawatan dia tu besar. Dia biasalah begitu. Tapi kalau sokong Ustaz, no problem. Tapi tak berapalah nak menonjol dan sebagainya. Begitu. Itu biasa Quran cerita. Hatta para sahabat pun terpaksa menyembunyikan keimanan. Seperti Ammar bin Yasir yang terpaksa berlakon demi menyelamatkan diri dari terus diseksa oleh Abu Jahal. Terpaksa sembunyi iman, terpaksa cakap aku masih pengikut Lata, Manat, Uzza. Terpaksa, tapi hati tidak reda dan Nabi kata kamu tetap beriman. Allahu Akbar. Sahabat pun kena. Maka Hizqil dia terpaksa dan Allah beritahu dia menyembunyikan keimanan dia. Lalu pada hari itu dia tak tahan dah. Dia tak boleh tengok Nabi Musa dihina sedemikian. Dia tak boleh. Akhirnya dia terpaksa bercakap, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Al-ayah. Patutkah? Dia tak peduli dah. Ataqtuluna rajulan, adakah gamak kamu, adakah patut, adakah masuk akal yang sihat? Ataqtulun, kamu nak bunuh rajulan, lelaki ini yang hanya berkata Rabbi Allah, Tuhan kita Allah. Itu saja yang dia cakap. Dia tak minta duit dengan kamu. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Semua Nabi-Nabi sebut begitu. Kami tak minta upah atas kerja ini. Dia tak minta apa pun dengan kamu. Apa yang kamu sibuk nak bunuh dia pula. Rabbi Allah, dia kata Tuhan aku ialah Allah. Marah Fir'aun. Sebab dia dah mengaku Tuhan, tapi kita nak sebut apa? Itulah sikap. Kamu tu dahlah bodoh, dahlah sesat, dahlah tak tahu Islam, nak tarik orang sama jadi sesat. Ini jahat. Ini perangai Fir'aun laknatullah. Dan sampai peringkat nak bunuh Nabi Musa. Lalu terperanjatlah Fir'aun bila ketua polisnya cakap sedemikian. Tetapi riwayat menyebut fawaqahu Allahu sayyi'atihim. Ada ayat menyebut bahawa Allah menyelamatkan dia dari kejahatan mereka. Maksudnya Hizqil tidak diambil tindakan. Fir'aun tak berani. Fir'aun tak berani. Hizqil selamat. Walaupun Fir'aun akhirnya tahu dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab itu Allah bertanya kita, wa ma mana'an nas an yu'minu idza ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Surah yang sama Al-Kahfi ayat 55.
Yang ni Allah tanya, wa ma mana'an nas, apa yang menghalang manusia ni? Allah tanya, apa yang menghalang kamu wahai manusia? Menghalang apa? Ayyuminu, untuk kamu beriman, untuk kamu ikut Islam ni. Apa yang menghalang kamu? Atau yastaghfiru rabbahum, atau apa yang menghalang kamu untuk minta ampun kepada aku? Dua benda Allah tahu. Apa yang menghalang kamu? Pertama, sampai kamu tak boleh nak beriman. Kita sebut dah, iman ni kita belajar tauhid sejak kecil. Kitab kuning tu kita belajar dulu. Tok guru saya yang telah pun meninggal dunia mengajar kita dengan kitab kuning. Diajar kita, iman mesti jazam. Iman tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham, tidak boleh ada zon, walau 1% sekalipun. Iman mesti jazam 100%. Yakin pada Quran 100%. Yakin pada hukum-hukum Al-Quran 100%. Tak boleh 99%. 1% ada ruang tak yakin. Jahanam iman. Tercabut, terpelanting jauh daripada hidayah petunjuk Allah. Tu iman, kita belajar macam tu. Tak ada ruang, not even 1% pun tak boleh. Jangan kata 1%, 0.999 pun tak boleh, sebab dia merosakkan iman. Iman 100%. Dia panggil jazam. Tak ada keraguan di situ. Allah tanya, ma mana'an nas. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح لا حول حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله Muslimin dan muslimat, kalau kita perhati ayat 55 Al-Kahfi itu, bukan sekadar Allah bertanya kenapa, apa yang menghalang, wa ma mana'an nas ayyuminu, dan ayat selepas idh ja'ahumul huda, itu paling penting sekali. Sedangkan kata Allah idh ja'a, fi'lul madhi, telah pun datang kepada kamu petunjuk. Bukan aku tak bagi petunjuk, bukan aku tak kirim rasul, tak hantar kitab, tak lahirkan para ulama untuk bimbing kamu. Sebab idh ja'ahumul huda itu yang paling mahal. Tapi kenapa, apa yang menghalang kamu untuk ikut Islam yang sebenar-benarnya, sedangkan ja'ahumul huda, telah datang kepada kamu petunjuk? Kalau aku tak turunkan Quran, cerita lain. Kalau aku tak lahirkan para nabi, para rasul, tu cerita lain. Tapi Allah hantar semua lengkap untuk kita beriman kepada Allah dengan iman yang jazam. Apa yang menghalang kamu? Dan menghalang kamu yastaghfiru rabbahum, untuk kamu istighfar, minta ampun kepada aku, sebab kamu sudah duduk di atas jalan yang tak betul. Ulama bahas, Allah jawab, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Itu jawapan Allah. Melainkan kata Allah, kamu ini menanti sunnatul awwalin, sunnah orang-orang sebelum kamu. Maksud dia azab. Adakah kamu menanti azab aku baru kamu nak beriman? Atau ya'tiyahumul azabu qubula, atau kamu menanti azab yang dekat? Ditafsirkan oleh para ulama, azabu qubula itu dengan maksud mati. Kamu nak tunggu yang tu ke? Ulama bahas, antaranya pertama kerana kedegilan. Tu selain daripada sombong, angkuh, degil, rasa diri betul, itulah punca dia. Tak boleh diajak kepada kebaikan, rasa dia betul ke semua. Na'udzubillah, timbullah penyakit itu. Dan ia akan sampai kepada tahap nak mati
barulah dia akan sedar. Tuan-tuan muslimat, apakah kita tidak boleh mengambil contoh dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam terhadap Fir'aun? Takkan kita nak sampai ke tahap itu? Nabi Musa doa supaya Fir'aun lingkup, bukan sekadar lingkup harta benda dia. Rabbana mis ala amwalihim, wahai Tuhan kami. Ayat berapa? 88 surah Yunus. Itu doa Nabi Musa. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim. Sampai tahap tu kah kita? Allah buat contoh Fir'aun. Sampai tahap Nabi Musa berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau beri dah pada Fir'aun harta benda yang banyak. Zinatan disebut dengan zinah. Zinah ditafsirkan dengan perhiasan dunia, ditafsirkan dengan kuasa. Engkau beri dia kuasa, ya Allah. Engkau beri dia amwalan, harta benda yang banyak. Wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik, dengan kuasa itu dia sesatkan orang dari jalan yang sebenarnya. Dengan harta itu dia tabur, dia sesatkan orang. Walaupun dia tabur wang yang banyak kepada ahli-ahli sihir dia, tetapi tetap hidayah bersama ahli sihir yang telah beriman kepada Allah. Walaupun ahli sihir akhirnya dihukum bunuh, tapi sebelum tu dia memang beri upah. Dia bayar kepada ahli sihir, asalkan orang jangan ikut Nabi Musa sikit punya perangai, guna kuasa sekat kebenaran, guna harta tabur biar orang bodoh tak kenal Islam yang sebenarnya. Nabi Musa berdoa, ya Allah, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, pelingkupkan harta benda dia. Nombor 2 ni power sungguh. Dia kata washdud ala qulubihim. Itu yang kita takut. Ya Allah, kata Nabi Musa, tutuplah pintu hati. Oh, habis. Tuan-tuan, tukah yang kita mahu? Na'udzubillah, sampai ditutup pintu hati oleh Allah. Nabi Musa minta, ya Allah, jenis Fir'aun ni tutup pintu hati dia. Sebab fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim, confirm dia takkan beriman sehingga dia melihat azab yang pedih. Takut tuan-tuan. Sampai tahap orang kalau doa macam ni takut kita. Teruk sangat kita lawan Islam, sampai tak kenal ABC alif bata ni, teruk sangat. Sampai maki hamun Islam. Takat maki ulama tu boleh tahan lagi individu. Ni maki Islam yang akan datang cari kita di bumi mahsyar. Tuan-tuan buka kitab Muqaddimah Masdika Hadis, tuan-tuan tengok hadis nombor 9.
antara yang akan datang membela kita di bumi mahsyar selain amalan-amalan kita. Nabi kata taji'us salat, taji'us sadaqah, taji'us siyam, datang semuanya. Sembahyang datang, kita di padang mahsyar nanti sembahyang datang. Sembahyang kata, ya Allah, anta rabbi ana salat, engkau Tuhan aku, akulah sembahyang si Mamat ini, aku nak tolong dia ya Allah. Kemudian kata Nabi, taji'us sadaqah, datang sedekah kita, RM1 yang kita beri untuk rumah Allah, yang kita beri untuk anak-anak yatim, sampai membantu kita. Taji'us siyam, datang puasa kita. Taji'uz zakah, datang zakat kita. Allah kata apa? Allah kata kamu saja tidak cukup. Tak cukup lagi. Hak semayang kita tu tak cukup lagi. Walhal tahajud bangkit pukul 3 pagi, tuan-tuan, hujan ni. Dia bangkit pukul 3. Iya, dengan hujan, musim hujan, kita 5.60 pukul 5.60 baru bangkit. Pukul 6 lah tu, 5.60. Kau betul. Orang ke masjid subuh, dia tepi akuarium semayang subuh. Elok. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, semua datang. Allah kata tak cukup. Tiba-tiba kata Nabi, datang Islam. Islam kita ni, kita beriman, kita anut ni, agama Islam yang kita miliki ni, Islam ni datang. Ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Kata Islam, wahai Tuhan, engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam, dan akulah Islam si Mamat ni. Allah kata, dengan engkaulah aku membalas. Baru dibicarakan. Tu pentingnya agama, tu pentingnya Islam. Bila Islam, akhirnya iman. Apakah kita sampai kepada tahap maki Islam, hamun Islam, dahlah tak faham? Ada orang macam tu? Ada, tuan-tuan. Jangan sampai tu imam angkat tangan doa untuk hang mampu. Walaupun tu imam tu Isa Oko, ni bukan imam sini lah, imam di Bangladesh. Maknanya nak sebut sampai tahap tu. Tak kalah sampai orang nak berdoa bagi mampu, tapi itulah dia Fir'aun. Tutuplah pintu hati dia ya Allah, dia jenih takkan beriman. Maka sebab itulah bila ulama tafsir di hujung ayat 55 Al-Kahfi itu, au ya'tiyahumul azabu qubula, makna dia mati. Makna dia dekat nak mati baru nak menyesal. Tak ada dia pasal. Dekat nak mati, seumur hidup semayang Jumaat ni mai lah, tapi duduk belakang sekali. Semayang waktu jangan tanya, tak semayang terus. Jumaat tu dia mai, semayang waktu tak ada, semayang raya awal ni. Lingkup terawih tak mai. Witir dosa tanya, duha jangan tanya. Tuan-tuan, tak percaya kepada Al-Quran, perangai huduh, bila nak mati baru nak menyesal. Kita baca Al-Quran, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Al-an
wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna min khalfaka ayah. Allahu Akbar. Itulah yang Allah tinggalkan untuk kita. Bermula ayat 90, 91 dan 92 surah yang sama, Yunus alaihi salam. Allah tinggalkan supaya kita fikir, apakah nak sampai tahap itu? Saya baca bermula di tengah-tengah. Wajawazna Bani Israel itu saya tak baca, saya baca di tengah. Hatta ayat 90 saya start baca di tengah. Hatta idza adrakahul gharq. Ini contoh. Nak jadi macam ni kah kita? Dan nak mati baru kelang kabut? Allah kata hatta, sehinggalah, idza adrakahul gharq, ketika dia hampir tenggelam. Siapa tu? Tuan Fir'aun. Ampun, hampir tenggelam. Dia tak tenggelam lagi, hampir. Belum tenggelam lagi, dah duk muak tengah laut tu. Allah cerita ni. Qala, lalu dia berkata, amantu, aku telah beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Aku telah beriman dan percaya kepada apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Tak sebut Allah punya ketegak dan nak mampu lagu tu. Apa salah engkau sebut Allah? Dah, aku percaya apa yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Ayat 90. Dan aku ni orang yang menyerah diri. Tengah duk tu humbang ambing dalam laut, tengah laut tu. Duk lemah tak lemah, lemah tak lemah, tak tenggelam lagi. Dia mengaku dia ikut, dia Islam, dia Muslim. Bila nak mati. Dan kita sama ya. Bila nak mati barulah teringat tu imam masjid. Bila nak mati barulah teringat jawatan kuasa masjid. Sembang dengan bini dah duk muak duk nazar. Tu imam nama siapa? Tak tahu. Tak tahu. Masjid dah pakai belum? Kau bangunan baru tu orang semayang dah. Dia duk tak tahu itu. Sebab tak nak, tak suka masjid, tak suka kuliah, tak minat Islam, dia tak suka. Bila nak mati, Allah cerita tentang Fir'aun. Barulah mengaku dia beriman, dia Muslim. Allah jawab dah. Jawab ayat 91. Al-an makna now, sekarang. Adakah sekarang? Kata Allah. Allah tanya, Al-an, adakah sekarang? Wa qad asaita qablu, dulu engkau ini durhaka. Asaita, asi makna maksiat. Durhaka lah senang. Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', ketika Imam Syafi'i menghadapi kesukaran untuk menghafaz ilmu, ngadulah dia pada gurunya Waqi'. Lalu gurunya hanya menjawab, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Bukan Imam Syafi'i buat maksiat,
Tapi adalah kot sikit-sikit dalam hati tu, adalah kot perasaan yang tak elok ke apa sebelum dia menjadi imam mazhab yang hebat. Poinnya ialah tarkil ma'asi. Guru dia pesan tinggalkan maksiat. Dia tak buat maksiat macam kita, tapi itulah jawapan Imam Waqi'. Nak sebut kalimah asi itu durhaka, maksiat. Lalu kata Allah, wa qad asaita qablu, dulu engkau durhaka pada aku, dan engkau wa kunta minal mufsidin, engkau di kalangan golongan mufsidin. Dari kalimah fasad. Fasad apa? Kerosakan. Suka buat kerosakan, suka buat benda yang menyusahkan orang. Fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Dalam surah Al-Fajr, ketika Allah cerita perangai Fir'aun, Allah kata Fir'aun ni fa'aktharu fihal fasad, banyak sangat kerosakan dia buat. Paling besar kerosakan dia ialah menghalang orang Mesir daripada ikut Nabi Musa. Itulah fasad dia yang paling dahsyat. Nah, Allah tanya balik, al-an, baru sekarang, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dulu engkau lah yang buat jahat punya teruk, baru sekarang nak mengaku. Lalu kata Allah, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna min khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badan engkau. Nunajjika bi badanika, Allah sebut badan. Melayu pun kata badan atau tubuh. Badan tu cakap Arab, tubuh, jasad. Jasad pun cakap Arab. Jasadan lahu khuwat, jasad pun bahasa Quran, badan pun bahasa Quran, tubuh Melayu. Tuan-tuan muslimat, kata Allah, fal yawma, maka pada hari ini, hari dia tenggelam tu, hari dia lemah tu, nunajjika, kami selamatkan engkau, kata Fir'aun, bi badanika, dan tubuh engkau kami tak bagi tenggelam. Kami selamatkan untuk apa? Supaya litakuna min khalfaka ayah, supaya engkau menjadi ayat tanda-tanda kebesaranku bagi orang di kemudian hari, untuk kita mengambil manfaat. Itulah Fir'aun yang tuan-tuan boleh ziarah di Museum Topkapi di Turki, di Istanbul. Museum Topkapi. Masuk dalam tu kena bayar lah tiket. Masuk dan lihat satu kaca yang panjang, gelas. Dalam itulah Tok Wan sedang bersemadi. Tuan boleh tengok kukunya, mukanya, tinggi orangnya, wajah dia cengeng. Memang jenis cengeng, memang cengeng. Tapi masih ada kuku, masih ada, walaupun dah heput-heput. Berusia 5,000 tahun usia dia tu. Usia dia sampai sekarang, sejak dia diselamatkan 5,000 tahun lah perjuangan Nabi Musa dengan Rasulullah, dengan kita. Makna nak sebut, Allah sebut aku selamatkan, tu dia. Tengok saja lah, dah ambil pengajaran. Inilah Samsing mengalah kampung dusun punya Samsing cerita piramid. Samsing tak ada ayat. Samsing paling teruk dalam dunia. Lawan Allah, mengaku Tuhan. Bila dah tersepit, bila dah nak mati, oh barulah amantu, aku telah beriman. Ulama kata, jumhurul ulama, tak ada seorang pun kata Fir'aun beriman. Tak ada. Semua kata Fir'aun mati kufur, kerana pengakuannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Allah selamatkan jasadnya untuk kita pergi tengok kalau ada rezeki, ataupun dalam YouTube boleh tengok, type saja Museum Topkapi jasad Firaun boleh tengok. Nak sebut bagaimana Allah ajar kita, kita jangan jadi macam dia. Dah nak mati barulah terhegeh-hegeh. Sebelum mati buat bodoh, sombong, angkuh. Bila nyawa dah di kerongkongan, baru nak teringat nak mai kuliah, baru teringat nak solat berjamaah. Punya naik ketak dah aku mai tadi, punya terbaik kapet, tak mai lah. Sebab syok lagi semayang tepi akuarium sambil tengok ikan berenang, tak mai juga. Orang punya seronok, dapat tempat baru selesa, masjid luar, orang seronok. Kita tak ada perasaan tu. Bila? Waktu sihat, waktu hidup. Meluat tengok kuliah, sambil lalu tu cuek lidah bibir dia tu, tak ada kerja lain mengatakan orang tu, ambil dia sokok tu. Itu nak suruh kata kat lembu, wahai muslimin muslimat. Tak payah cakap gitu, wahai lembu limin lembu limat. Lagu tu nak cakap kat lembu. Quran cerita semua manusia, perangai manusia, kejahatan manusia, maka kena sebut perangai manusia. Lembu ada, tapi Al-An'am untuk sebelah. Lembu ada, Al-Baqarah pun jadi pengajaran kisah Nabi Musa alaihi salam. Nak sebut bagaimana jangan kita sampai ke level itu. Bila dah mati, baru kelam kabut nak mati tu baru teringat, habis lah. Takut tuan-tuan, oi, takut su'ul khatimah. Itu yang paling orang beriman takut, su'ul khatimah. Penghabis kita buruk. Tu yang kita nak, husnul khatimah, penghabis yang baik. Takut sangat ujung-ujung nyawa, na'udzubillahi min zalik. Maka contoh-contoh ini Allah ajar kepada kita. Dan kesimpulan besar daripada ayat 178 ini ialah, kalau peribahasa Melayu, di tangan kita lah pisau, di tangan kita lah timun. Potonglah ikut mana nak. Nak potong ikut mana timun tu, kitalah yang akan terima consequences. Segala kesan dia, akibat dia, kitalah yang akan terima. Ingat, Allah lahirkan para rasul, Allah kirim Al-Quran kepada kita, Allah lahirkan para ulama membimbing kita. Maka ayuh gunakan segala yang ada untuk kita jadi manusia yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau ke neraka walau sesaat. Tak mau walau sesaat. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mahu terus ke syurga. Dan jadikan pengajaran dalam beberapa ayat dalam surah Yunus yang saya baca tadi biiznillah, tentang kisah Firaun yang sudah terlambat untuk mengaku beriman. Allah tak terima dah. Itu pengajaran. Jangan sampai sebelum kita habis nyawa baru kita kelam kabut. Tak mau. Waktu inilah kita tengah sihat elok, kita tengah berfikiran waras, kekuatan ada, lapang waktu. Inilah masanya untuk kita membina keimanan, ketakwaan, amal-amal soleh yang bakal kita bawa menuju Allah pada hari kiamat. Dan kita nak masuk syurga Allah selama-lamanya, kekal abadi, selama-lamanya, tiada titik lagi, tiada lagi penghabisan. Itulah nikmat syurga. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.